Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Puan Syadira dan ahli kumpulan saya untuk hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Syadira kerana sudi menjadi panel jemputan kami untuk mengupas topik yang kami pilih hari ini, iaitu tentang isu akhlak anak-anak yang berkaitan dengan masalah keluarga. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan kerana sudi menolong kami untuk menjayakan tugasan berkumpulan kami dalam subjek MPU 333 iaitu subjek pengajian Islam kami. Sebelum itu, izinkan kami semua memperkenalkan diri kami dahulu. Pertama sekali, saya sebagai Nur Farah Suraya binti Muhammad Samsudin. Saya Nursyara Atika binti Sajali. Saya Syuhada binti Johari. Saya Nur Syazina binti Muhammad Yain. Sebelum kita mulakan dengan yang seterusnya, bolehkah Puan perkenalkan diri Puan secara terlebih ringkas terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Nur Syadira binti Jamaluddin, merupakan kaunselor di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar. Telah berkhidmat selama lebih kurang 13 tahun di Kolej Profesional Mara Bandar Penawar. Dan sebelum ini berkhidmat bersama Jabatan Perdana Menteri lah di dalam Biro Tata Negara. Telah berkeluarga, mempunyai 4 orang cahaya mata. Dan sekarang menetap di Bandar Penawar lah, di Johor. Terima kasih Puan atas pengenalan diri secara ringkas. Jadi saya akan paskan program ini kepada pemberi soalan yang pertama. Silakan. Assalamualaikum Puan. Salam. So sebelum kita ke soalan yang lebih mendalam, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit sebanyak pendapat Puan tentang topik kita pada hari ini, iaitu masalah keluarga dalam pembentukan akhlak anak-anak. Alhamdulillah topik ni pada saya satu topik yang sangat menarik. Dan boleh dikaji dengan lebih mendalam lah. Memandangkan kalau kita tengok pada masa sekarang ni banyak isu yang berlaku pada remaja-remaja ataupun anak-anak remaja pada masa sekarang ni disebabkan oleh masalah keruntuhan akhlak. Namun begitu, sebenarnya anak ni ibarat kain putih yang boleh dicorakkan pelbagai warna oleh ibu bapa mereka sendiri. Maknanya kalau anak bagaimana acuannya, begitulah hasilnya kan. Kalau kita dengar kan. Jadi ibu bapa ni mempunyai amanah atau tanggungjawab terhadap amanah yang mereka pikul itulah, iaitu anak-anak ini sendiri. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, masalah keluarga ni memang merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada, faktor terbesar lah pada saya yang menyumbang kepada pembentukan ataupun bagaimana akhlak anak-anak itu pada masa sekarang. Kalau kita tengok dari segi, kalau kita mungkin biasa dengar lah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tapi ibu bapa itulah yang akan menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Terima kasih Puan. Seterusnya, apakah antara penyumbang terbesar kepada punca masalah keluarga dalam pembentukan akhlak anak-anak pada pandangan Puan? Sebenarnya faktor penyumbang terbesar, banyak sebenarnya faktor yang menyumbang kepada masalah keluarga ini itu sendiri. Kalau kita lihat banyak kajian-kajian yang mengkaji tentang institusi kekeluargaan di Malaysia ni, dan kita dapat lihat dia punya korelasi dia ataupun kaitannya dengan pembentukan akhlak anak-anak. Antara penyumbang terbesar lah terhadap masalah keluarga ni adalah disebabkan oleh perceraian ibu bapa, dan perceraian itu sendiri mempunyai skop ataupun pecahan kepada masalah-masalah ataupun isu-isu lain yang lebih kecil, mungkin disebabkan oleh berpunca daripada ketidaksefahaman antara suami isteri, masalah keuangan, wujud rasa tidak mempercayai antara satu sama lain, dan perkara ini ada kalanya menjadi punca kepada pergaduhan dan perceraian yang disaksikan sendiri oleh anak-anak.
Maknanya kalau pergaduhan itu berlaku di rumah, anak-anak itu melihat pergaduhan itu, mereka mendengar dan mereka boleh melihatlah kelakuan ibu bapa mereka apabila marah. Ini menyebabkan mereka sendiri hilang rasa percaya, hilang rasa kurang yakin terhadap ibu bapa mereka. Sedangkan ibu bapa mereka boleh bergaduh, bagaimana mereka pada pendapat anak-anak ni, bagaimana mereka ibu bapa ini ingin dapat membimbing anak-anak ini kalau mereka sendiri tidak dapat membimbing hubungan mereka dengan baik. Itu mungkin persepsi daripada segi anak-anak. Okey, dan mereka juga melihat kalaulah orang yang mereka sayang dan mereka percaya ini tidak mempercayai antara satu sama lain, okey, maknanya anak-anak itu membina persepsi negatif lah dalam diri mereka terhadap ibu bapa mereka sendiri. Sebenarnya salah satu lagi punca yang mungkin kita kurang diketengahkan lah adalah sikap overprotected ibu bapa itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya faktor rasa kebimbangan terhadap isu ataupun masalah masa kini menyebabkan ibu bapa itu sendiri terlalu overprotected. Maknanya terlalu menjaga anak itu sehingga tidak memberi kebebasan kepada anak-anak untuk membuat pilihan ataupun membuat keputusan sendiri. Semua keputusan yang dibuat adalah mengikut mengikut kepandaian ataupun pengalaman ibu bapa itu sendirilah. Maknanya dia tidak memberi peluang kepada anak-anak untuk membuat pilihan ataupun berbincang dengan anak-anak tentang apa pilihan yang anak-anak ada. Terima kasih Puan. So saya dapat simpulkan kat sini, antara penyumbang terbesar kepada punca masalah keluarga dalam pembentukan akhlak anak-anak ialah penceraian ibu bapa dan sikap overprotected ibu bapa. Ya, betul. Seterusnya saya pas pada ahli kumpulan yang seterusnya lah. Terima kasih Puan. Sama. Puan, untuk soalan seterusnya adalah masalah dalam institusi kekeluargaan seperti kurang kasih sayang daripada ibu bapa dapat memberi kesan negatif terhadap pembentukan akhlak pada remaja devian. Soalannya adalah, apakah antara kesan negatif bagi pihak Puan? Kalau kita lihat sekarang ni anak-anak yang kurang kasih sayang, sering dimarahi, sering ditengking, kurang diberi penghargaan dan galakan. Kalau kita tengok dari sudut psikologi ni lah, akan menjadi anak-anak yang tidak boleh duduk ataupun hidup dalam kelompok masyarakat yang besar. Sebab anak-anak ini dia mempunyai perasaan inferiority complex di mana dia rasa kurang percaya pada diri sendiri, takut berhadapan dengan keadaan di luar kebiasaan. Kerana disebabkan oleh faktor di dalam keluarga itu sendiri mereka sering dimarah, kurang mendapat kasih sayang dan mereka takut untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Adakah mereka rasa masyarakat luar juga akan memberi tindak balas yang sama seperti yang mereka dapat di dalam keluarga itu sendiri. Sebab itu kalau saya sendirilah membuat sesi kaunseling kepada anak-anak yang mempunyai isu kekeluargaan ni, memang kita lihat personality mereka sangat introvert dan mempunyai kepercayaan diri yang sangat rendah lah. Apa yang boleh saya simpulkan kat sini, antara kesan negatifnya adalah anak-anak akan menjadi tidak boleh duduk dalam kelompok yang besar kerana mereka takut akan menjadi benda yang samalah apabila di rumah dengan di luar. Okey, untuk soalan yang seterusnya, seperti kita sedia maklum, tingkah laku seorang remaja mencerminkan personaliti mereka. Adakah kekurangan didikan agama daripada ibu bapa dapat memberi kesan kepada pembentukan akhlak anak-anak? Sebenarnya betul tu Syaira, memang kalau kita lihat memang kekurangan didikan agama itulah merupakan faktor utama kalau kita lihat dalam masyarakat Islam lah secara amnya, faktor utama dalam pembentukan anak-anak. Kalau kita lihat remaja-remaja yang mempunyai keruntuhan akhlak ni, bila kita lihat daripada segi pendidikan agama mereka sendiri, kebanyakan daripada mereka adalah remaja yang mungkin culas dari segi solatnya dan orang kata amalan-amalan keagamaan yang lain lah. Okay. Kalau kita lihat akhlak menurut Islam itu sendiri adalah sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia terhadap Tuhan dan manusia. Maknanya akhlak itu sendiri
adalah bagaimana kita berinteraksi terhadap orang lain. Jadi kalau kita tidak mengamalkan nilai-nilai ataupun ciri-ciri agama kita, maknanya kalau macam orang Islam, ciri-ciri agama mereka lah, setiap agama dia menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang baik. Jadi kalau mereka tidak dapat orang kata tidak dapat mengikut kepada suruhan dan ajaran agama mereka, maka itulah berlaku keruntuhan akhlak di kalangan anak-anak ni lah, ataupun di kalangan setiap individu lah. Dan mungkin kalau saya boleh tambah lagi, didikan agama oleh ibu bapa itu memang sangat penting lah. Kalau di Johor ni kita lihat didikan agama itu dia menjadi satu macam orang kata dia satu perkara yang memang wajib pelajar-pelajar ni ikut melalui institusi pendidikan lah. Kalau kita tengok mereka sekolah pagi, kemudian petang mereka akan bersekolah agama. So perkara ini menjadi satu orang kata benda yang normal dalam masyarakat di Johor lah secara khususnya. Kalau saya tengok pada persekitaran saya. Tapi kalau bagi orang yang mungkin dia tidak menghantar anaknya ke sekolah agama, dia akan menjadi satu persepsi negatif masyarakat. So dia kata kenapa tak pergi sekolah agama kan? Mungkin macam itu. Tapi sebenarnya mungkin parent itu sendiri telah menyediakan medium ataupun orang kata medium ataupun platform lain lah untuk anak-anak itu belajar agama. Mungkin ada belajar, ada cikgu ataupun ustazah yang datang ke rumah setiap minggu dan sebagainya. Adakah yang menjawab soalan awak ni, Syahila? Terima kasih Puan Syadira atas kongsian berikut. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syazrina untuk soalan seterusnya. Okay, Assalamualaikum Puan. Jadi untuk soalan kelima ialah, pada pandangan Puan, apakah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak secara umum dan dari segi perspektif Islam? Okey, yang ini saya akan bawa lah jika dilihat dari segi aspek kaunseling. Kita banyak kalau teori yang berkaitan dengan pembentukan akhlak ni, kita akan lihat dari segi teori pembelajaran sosial. Kalau kita lihat peranan persekitaran itu sangat memberi kesan terhadap pembentukan kepribadian manusia. Anak-anak remaja ni banyak belajar melalui peniruan. Jadi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar tu, itulah yang mereka apply atau mereka apply semulalah. Jadi tingkah laku remaja terhasil akibat daripada pengalaman, daripada didikan, malah ianya sangat berkait rapat dengan asuhan mengikut kehendak ibu bapa dan masyarakat. Macam saya cakap tadilah, faktor persekitaran tu juga dia mempengaruhi peranan ibu bapa tu dalam membentuk masyarakat, membentuk anak-anak lah. Dalam perspektif Islam pula, seperti yang saya nyatakan tadilah, setiap anak itu dilahirkan suci. Jadi ibu bapa yang mencorakkan anak itu sama ada untuk menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi di situ kita melihat peranan ibu bapa ni memang sangat penting lah. Maknanya akhlak anak-anak itu memang bermula daripada bagaimana didikan ibu bapa itu sendiri, dari segi dia mencorakkan anak-anak itu dalam institusi kekeluargaan itu sendiri. Terima kasih Puan atas jawapan yang diberikan. Jadi kesimpulannya, peranan ibu bapa ni sangat memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak. Untuk soalan seterusnya ialah, setiap agama mementingkan keharmonian dalam kehidupan manusia sejagat. Menurut pemahaman Puan, apakah yang dimaksudkan dengan keluarga harmoni? Keluarga harmoni ni lebih kurang kepada, mungkin kita boleh definisikan kepada keluarga bahagia jugalah. Okey, kalau kita lihat keluarga harmoni adalah keluarga yang dapat memenuhi kehendak setiap individu dalam keluarga itu. Maksudnya setiap ahli dalam keluarga ini dia mempunyai rasa disayangi, dihormati, ada sikap bertolak ansur dalam keluarga itu sendiri, dan mereka mementingkan keadilan, kesaksamaan, kesepahaman dan kesejahteraan pada pendapat saya yang
menjadikan faktor utama dalam mewujudkan keluarga harmoni dalam institusi kekeluargaan. Okey, dan ada kalanya keharmonian itu boleh menjadi pincang disebabkan oleh masalah-masalah yang kita nyatakan tadilah, maknanya tiada rasa tiada rasa percaya antara satu sama lain, kurang kasih sayang, kurang nilai kasih sayang, tidak sefahaman, tidak adil, mungkin ibu bapa tu sendiri tidak adil. Kalau anak ramai tu mungkin ada orang kata berlaku pilih kasih, tiada tolak ansur, tiada hormat menghormati dan sikit-sikit nilai-nilai lain lah yang mewujudkan sifat keharmonian tu tidak berlaku. Dia menyebabkan keluarga harmoni itu menjadi pincang. Terima kasih Puan atas jawapan itu tadi. Jadi saya pas kepada para suraya pula. Secara umumnya seperti yang kita tahu, ragam akhlak anak-anak semakin lama semakin berubah. Maksud saya, generasi dulu dan sekarang anak-anaknya tak sama ragamnya atas faktor-faktor tertentu. Jadi pada pendapat Puan, apakah kesan yang terbaik untuk kita mengatasi akhlak anak-anak yang pada generasi zaman kini? Okey, sebenarnya langkah atau kesan yang kita boleh mengatasi masalah anak-anak ni macam tadi awak nyatakan, memang ia berlaku berdasarkan kepada peredaran masa. Peredaran masa macam sekarang ni banyak isu yang berkaitan dengan gadget dan sebagainya. Kalau dulu isu akhlak ni banyak lebih kepada disiplin antara individu tu dengan individu, macam contoh bergaduh dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat isu sekarang ni banyak berlaku antara remaja itu dengan dirinya sendiri. Wujud rasa kurang percaya pada diri, anxiety, masalah kesihatan mental dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini bergantung kepada bagaimana pengaruh ibu bapa lah tadi terhadap anak-anak mereka, dan ianya mungkin boleh kita bantu dengan menerapkan nilai-nilai ataupun nilai-nilai murni dan akhlak yang baiklah dalam diri anak-anak. Okay, nilai-nilai murni ni mungkin boleh kita terapkan dengan menunjukkan contoh yang baik. Jadi sebagai ibu bapa mungkin kalau kita boleh bantu untuk orang kata menghadkan penggunaan gadget tu, sebab mereka mendapat maklumat memang terus. Kalau ikut pada generasi sekarang ni, mereka mendapat maklumat terus daripada media sosial persekitaran. Okey, untuk soalan terakhir daripada kami iaitulah rentetan daripada soalan sebelum ni, sekiranya ibu bapa gagal untuk mendidik anak-anak kat rumah, adakah pihak lain ataupun pihak luar yang selain daripada dalam institusi keluarga itu bertanggungjawab untuk ambil alih tugas ibu bapa mereka? Okey, tanggungjawab utama memang masih tanggungjawab ibu bapa lah sebenarnya. Okey, masih. Kita tak boleh nyatakan bahawa anak-anak ini bila dia ada masalah disiplin, ibu bapanya gagal. Dia tetap menjadi tanggungjawab ibu bapa. Okay, cuma apa yang masyarakat boleh bantu, jika anak-anak itu bersekolah, so institusi pendidikan itu sendirilah. Jikalau anak itu hidup dalam masyarakat, masyarakat itu sendiri. Dan jikalau anak itu mempunyai rakan-rakan sebaya itu juga sendiri sangat memberi kesan ataupun mempengaruhilah untuk membantu, mendidik dan membimbing anak-anak ini. Okay, kalau contoh daripada institusi sekolah tu sendiri, kita dah boleh jangka kalau anak-anak ini kita lihat sering kali dipanggil ataupun sering kali menimbulkan masalah disiplin dan sebagainya, sebenarnya itu boleh menjadi faktor orang kata indikator yang kita boleh ambil untuk terus tarik budak ni dan cuba dalami apa sebenarnya masalah mereka hadapi. Dan dari segi masyarakat sekeliling pun kita boleh, kadang-kadang masyarakat sekarang dia untuk mengelakkan orang kata apa, jaga tepi kain kan. Sebenarnya itu bukan faktor, sebenarnya kita dah tak boleh lah cakap jaga tepi kain, kerana kita memang kena jaga setiap apa yang ada di sekeliling kita. Sebab kita tak tahu, mungkin apa yang berlaku pada mereka tu akan memberi efek kepada
keluarga kita juga. Sebab anak-anak macam saya cakap tadi lah, dia akan memerhati dan melihat dan mendengar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tu lah. Kalau kita tak proses benda tu dengan lebih baik, dia akan menjadi akan kekal dalam ingatan dia. So dia akan tengok, oh kalau kita nak marah, kalau kita tak suka dengan orang, kita kena marah. So dalam persepsi dia, kita kena marah. So hilang nilai tolak ansur, hormat menghormati itu tadi kan. So kita kena proses. Kalau apa yang dilihat, kita kena proses. So memang orang kata faktor masyarakat, institusi pendidikan dan persekitaran, terutama rakan sebaya tu memang sangat penting lah dalam membantu remaja itu sendiri untuk mengatasi masalah ataupun isu yang berkaitan dengan akhlak ni. Terima kasih pun atas jawapan yang diberikan. Jadi ini bermaksud telah habislah kita punya sesi soal jawab pada pagi ini. Puan pun sudah menjawab soalan kami semua dengan baik dan jawapan yang diberikan sangat memuaskan hati. Terima kasih Puan. Jadi sebelum kita berakhir, kami semua ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi terhadap Puan kerana sudi menjadi panel kami pada hari ini dan membantu kami lah untuk menyelesaikan tugasan kami. Jadi apa-apa kekurangan daripada kami minta maaf. Jika kami tersalah cakap, tersalah bahasa pada Puan, kami minta maaf terlebih dahulu. Jadi saya rasa itu sahajalah daripada kami berempat. Alhamdulillah. Terima kasih juga daripada saya kerana memilih saya. Apa-apa kekurangan saya mungkin apa yang saya nyatakan tu mungkin daripada persepsi saya sebagai seorang kaunselor. Dan kalau nak cakap dari segi konteks persepsi Islam tu, saya bukan ustazah lah untuk mengulas lebih kan. Dan ada juga apa idea yang saya nyatakan tadi berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu bapa lah. Jadi mungkin boleh dimanfaatkan untuk anda semua dalam pada masa akan datang. Okay. Saya diberi nama Afif bin Muhammad Elias Yusof, berasal dari Kota Baru, mengambil jurusan Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Pengajian Islam di Universiti Malaya, grad tahun 2007. Kemudian saya masuk kursus ini dan sebagainya. Dan saya kerja gitu-gini, ditempatkan di Kolej Profesional Mara pada Januari 2009. Kemudian saya dah di KPMBP selama 13 tahun lebih lah. Dan saya grad sarjana pengajian Islam dari Open University Malaysia, OUM, dan sarjana master. Dan setakat ni master je lah. Kerana saya dah mengajar tadilah, saya cakap tadi 13 tahun lebih, hampir 14 tahun di KPMBP. So soalan pertama, sebelum kita ke soalan yang lebih mendalam daripada rakan-rakan saya, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebanyak pendapat Ustaz tentang topik kita pada hari ini, iaitu masalah keluarga dalam pembentukan akhlak anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut masalah dalam rumah tangga ataupun keluarga, maka kita tengok dalam sebuah keluarga tu ada berapa ahli lah kan. Ibu, bapa dan anak. Itu keluarga yang kecil dan keluarga yang biasa. Kemudian bila berlaku satu masalah disebabkan kita tak mematuhi SOP sebagai seorang ataupun peranan tanggungjawab sebagai seorang ahli dalam keluarga tersebut, maka timbullah masalah. So masalah rumah tangga mungkin kita boleh tengok masalah antara ibu bapa ataupun suami isteri, masalah bercerai. Kemudian masalah krisis hubungan antara ibu dan ayah, suami isteri, dan memberi kesan juga kepada pembentukan akhlak anak-anak itu sendiri. Kemudian juga kita boleh tengok kalau kita kata masalah rumah tangga ni ataupun masalah dalam keluarga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang mana tidak diambil berat oleh ibu atau si ayah untuk bekerja, untuk mencari nafkah, sedangkan ia satu kewajipan. Dan masalah juga timbul bila ahli-ahli dalam rumah tangga ni tidak menyelesaikan ataupun tidak menyempurnakan tugasan-tugasan sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, ataupun anak itu sendiri tidak menunaikan hak sebagai seorang anak, menunaikan tanggungjawab sebagai seorang anak. Maka boleh berlaku masalah dalam sebuah rumah tangga itulah. Soalan seterusnya.
Apakah antara penyumbang terbesar punca masalah keluarga sedikit sebanyak mempengaruhilah dalam pembentukan anak-anak pada pandangan Ustaz? Punca pada berlaku masalah rumah tangga ataupun masalah dalam sebuah keluarga ni, of course lah banyak lah kan. Banyak punca. Dan saya tengok kalau berlaku masalah dalam rumah tangga ni, punca terbesar dia adalah tidak memahami suruhan agama dalam konteks yang sebenar. Contohnya, bila kita kahwin, kita disuruh kahwin, kenapa untuk kita kahwin? Sebab kita rasa untuk fitrah kita semata. Dan kan selepas kahwin, kita sebagai seorang isteri, kita sebagai seorang suami, kita ada tanggungjawab tu. Dan kita kena sedar, agama ajar tanggungjawab itu adalah pahala ataupun dosa. Okay? Abai tanggungjawab, dosa. Sempurnakan tanggungjawab, pahala. So kita gagal memahami ia sebagai satu tanggungjawab agama, suruhan agama. Kemudian bila kita dah kahwin, ada ibu bapa, kita ada anak kemudiannya. Bila ada anak, kita kena tahu peranan menjaga anak, menjaga ahli keluarga. Seperti Allah sebut dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. So bila sebut jaga, maksudnya kena didik dan jaga dengan baik supaya tak terdedah kepada dosa, dan yang mana dosa itu akan membawa ke neraka. So, jadi setiap, terutamanya ibu dan bapa, mesti main peranan dalam mendidik anak-anak. Sama ada didikan dia tu didikan akhlak, didikan agama, didikan bersifat akademik dan sebagainya, sempurnakan semualah. Jadi dia kena ada satu rasa tanggungjawab untuk menjadikan anak sebagai aset kepada ibu bapa. Bila Nabi sebut idza mata ibnu Adam, bila meninggalnya anak Adam itu, yang qata'a anhu amaluhu illa min salas. Setelah berakhir terputusnya amalan anak Adam itu, melainkan 3 perkara ini. Apa dia? Antara salah satu yang disebutkan adalah anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak yang soleh itu satu aset lah untuk ibu bapa, mendoakan untuk dia bila dia meninggal besok, untuk istighfar untuk dia. Maka di situlah ibu bapa dia kena tahu peranan dia untuk jadikan anak satu aset yang besar untuk keluarga, untuk ibu bapa juga. Terima kasih Ustaz. Mungkin seterusnya kita akan pas pada Syairah untuk soalan seterusnya. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Untuk soalan yang seterusnya, masalah dalam institusi keluarga, kekeluargaan seperti kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa dapat memberi kesan negatif terhadap pembentukan akhlak anak pada remaja Divin. Soalannya adalah, apakah antara kesan negatif tersebut bagi pihak Ustaz? Baik, dalam kalau kita bahagikan potensi manusia ataupun sifat manusia ni, dalam diri kita ada 4. Pertama jasmani, yang kedua emosi, yang ketiga rohani, yang keempat adalah intelek ataupun akal. Jadi untuk memenuhi keperluan emosi anak, kita hendaklah beri peranan menyempurnakan, beri kasih sayang kepada anak, yang mana sebahagian daripada kasih sayang itu adalah pelukan, mendengar luahan, pelukan, mendengar luahan, berbual-bual, masa yang produktif bersama. So situ bila kita kurang dan tak nampak itu sebagai satu benda yang penting, maka anak-anak tadi akan cari perhatian, cari kasih sayang dari luar. Yang merisaukan kita adalah anak-anak perempuan. Dan bila anak-anak perempuan, dia akan cari lelaki yang boleh mendengar luahan dia, masalah dia. Jadi lelaki ni dia pandai jugalah, sweet talker lah kan. So dia akan bagi perhatian lah, bagi perhatian pada perempuan tadi dan boleh mengambil kesempatan. So kalau lelaki yang tidak beragama, yang kurang didikan agamanya, tidak
biasanya dalam kepala lelaki dia akan fikir tentang seksual. So bila perempuan dekat dengan dia fikir tentang seksual. Jadi dia boleh mengambil kesempatan ke atas perempuan tersebut lah. Dan perempuan tadi dia dah hakikan kasih sayang. Maka lelaki itu boleh memberikan kasih sayang kepada perempuan tersebut. So itu antara bahaya, kesan kurang kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak lah. Dan dia boleh menyebabkan kes-kes lain juga, lepak, merokok, zina lah. Zina, kemudian bila berzina, buang bayi, apalagi adik-beradik rokok iaitu dadah dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Apa yang saya boleh simpulkan di sini, antara kesan negatif apabila kanak-kanak kurang perhatian dan kasih sayang bagi pandangan Ustaz ialah apabila kurang kasih sayang, anak-anak akan cari kasih sayang dengan orang luar, terutamanya perempuan. Perempuan adalah lebih bahaya. Perempuan akan mencari kasih sayang dengan teman lelakinya. Ini akan melibatkan terpengaruh dengan rokok, zina dan sebagainya. Okey, untuk soalan yang seterusnya, seperti kita sedia maklum, tingkah laku seseorang remaja mencerminkan personaliti mereka. Adakah kekurangan didikan agama daripada ibu bapa dapat memberi kesan kepada pembentukan akhlak anak-anak? Kesan kurangnya pendidikan agama memberi efek kepada pembentukan akhlak kanak-kanak. Kerana tugasan utama, peranan utama ibu bapa adalah memberi pendidikan agama, memberi pendidikan rohani kepada anak-anak. Jadi antara yang utamanya adalah pendidikan solat itu sendirilah. Termasuklah sekali falsafah kepada solat tersebutlah, kenapa kita kena solat dan sebagainya. Bila seorang tu dia gagal untuk solat, dia gagal memahami kenapa dia kena solat, akhirnya dia akan tidak berakhlak dengan Tuhan. Yang mana bila tidak berakhlak dengan Tuhan, dia boleh jadi mudah untuk tidak berakhlak dengan manusia-manusia yang lain. Kerana dengan Tuhan pun dia berani untuk tidak berakhlak, apalagi dengan manusia-manusia lain. Kemudian saya lihat kadang-kadang kita gagal untuk mendidik anak-anak dengan Al-Quran. Cintakan Quran, cintakan sunnah Nabi, cintakan sirah Nabi. Sebila kita gagal untuk semai juga cinta kepada Allah dan Rasulnya, menyebabkan anak-anak ni dia cari cinta luar daripada situ, dan lebih bila gagal untuk cinta Quran, hadis ataupun Tuhan dan Rasul, dia akan cari cinta dunia. Dia akan cari cinta dunia, dan bahkan kalau tidak dikawal dengan urusan dunia tadi, seperti urusan-urusan gadget dan sebagainya, hubungan-hubungan kemanusiaan yang lain seperti couple dan sebagainya, tidak dikawal benda-benda gitu, ia akan menyebabkan berlebihan dalam mengejar keseronokan dunia, berlebihan keseronokan dunia. So efek dia pada kanak-kanak, pendidikan anak-anak, pendidikan akhlak anak-anak, akhlak akan teruklah pudar dan sebagainya. Lagi kalau kita tidak mengajar anak-anak, contohnya cintakan ilmu untuk kita suka pada ilmu, untuk kita suka belajar, suka sambung belajar, jadi orang yang cerdik supaya kita boleh urus dunia dengan baik, sebab kita jadi khalifah yang cerdik. Maka bila kita gagal serap atau menerapkan falsafah hidup yang sebenar menurut Islam ni, menyebabkan mereka tidak menunaikan amanah sebagai khalifah. Contohnya kalau kerja, mereka tak amanah, mereka khianat, mereka tak kerja sungguh-sungguh untuk akhirat mereka. So falsafah hidup menurut Islam tu dia kena faham betul-betul lah. Terima kasih Ustaz. Kesimpulannya, pada pendapat Ustaz, antara kesan negatif apabila anak-anak kurang mendapat didikan agama adalah apabila gagal memahami kenapa mereka perlu solat, mereka akan tidak berakhlak kepada Tuhan. Apabila mereka tidak berakhlak kepada Tuhan, mereka automatik akan tidak berakhlak kepada manusia. Okey. Seterusnya, terima kasih Ustaz atas kongsian tersebut. Saya akan serahkan kepada Syazrina untuk soalan seterusnya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Untuk soalan kelima pula, pada pandangan Ustaz, apakah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak secara umum dan menurut dari perspektif Islam? Peranan ibu bapa ni sebenarnya agak banyak juga. Cuma saya suka tengok pada pembahagian manusia tadi lah, pada jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Jadi untuk pendidikan agama, pendidikan rohani, ibu bapa dia kena bagi ajaran agama lah, basic ajaran agama. Kemudian kalau dia tak tahu, dia hantar sekolah agama. Dia cari guru-guru yang baik untuk anak dia. Kemudian bukan setakat ajar semata-mata, kerana bila ajar semata-mata terkadang bersama dengan ibu bapa adalah lebih lama daripada di sekolah. Maka ibu bapa juga main peranan untuk menunjukkan model yang baik. Yang ni praktik Muslim, praktikal Muslim. Mereka kena jadi praktikal Muslim. Dari sudut percakapan dia, perbuatan dia, tengok orang tu solat, dia tengok kita buat solat jemaah, Quran sama-sama, buka puasa, iftar ataupun sahur sama-sama. So budaya itu akan menampakkan kepada praktikal Muslim tu. Sebab kata Ibn Khaldun, pendidikan anak-anak ni dia lebih terpengaruh, dia lebih mengikut apa yang mereka lihat berbanding daripada apa yang mereka dengar. So setakat ajar semata, mereka bukan boleh dengar sangat. Lagi-lagi kalau kecil-kecil dan sebagainya, sekolah rendah dan sebagainya, mereka hanya banyak belajar daripada melihat. Jadi ibu bapa sebagai teladan, dia tunjuk model yang baik dalam pendidikan pendidikan agama lah, pendidikan rohani. Of course lah yang termasuk sekali pendidikan Quran dan sebagainya. Kemudian pendidikan emosi, ibu bapa dia kena tahu bahawa memberi gadget saja itu tidak memadai. Itu bukan satu tunai tanggungjawab yang besar. Melainkan gadget itu untuk menghubungkan, menghubungkan antara anak dan ibu bapa. So dia kena faham bahawa anak-anak ni diperlukan kasih sayang, diperlukan pelukan, diperlukan masa yang produktif. Lepas tu bila makan, contohnya makan bersama, elakkan daripada handset ada di atas meja. Ini pesanan daripada motivator keluarga jugalah. Bila duduk bersama, kalau nak pergi berkelah dan sebagainya, ada masa sama-sama untuk berbual, dengar luahan dan sebagainya, dan ketepikan handset. Dan bagi saya lah, adalah tidak beradab seorang anak itu bila dia bercakap dengan mak ayah dia tengah main handset sambil-sambil. Dia tidak beradab dengan mak ayah dia. Mak ayah mungkin dia tak perasan benda tu. Tapi sebenarnya dari sudut hati dia akan terasa jugalah, kerana tidak memberikan mata dan telinga. Hanya memberikan telinga semata apabila mak ayah nak bercakap. Kemudian juga peranan mak ayah juga dia kena cari intelek. Dia kena cari bagaimana untuk sempurnakan intelek anak-anak, akal anak-anak. Iaitu dia kena suapkan dengan ilmu yang baik, ilmu bermanfaat, ilmu agama yang sudah tentu, dan ilmu akademik. Bagaimana untuk menjadi seorang khalifah. Iaitu ilmu mengurus hal dunia tadi. Mengurus hal dunia, sama ada bidang apa saja yang memberi kemudahan kepada manfaat kepada manusia, itu adalah bidang dunia yang memberi manfaat pahala kepada kita. So itulah saya nak cakap tadi, konteks agama yang lebih luas. Dia bukan faham konteks agama ni, kena jadi ustazah. Dia tak boleh jadi cikgu agama lain ataupun bidang-bidang lain. Tak. Itu bidang dunia yang mana dia memberi manfaat kepada manusia, dia akan dapat pahala. Cuma nak cakapnya, dia kena carilah sekolah yang baik untuk anak dia. Kemudian dia kena didik anak supaya cintakan ilmu. Sebab selepas habis degree dan sebagainya, kadang-kadang kita ada satu kursus-kursus menuntut ilmu di masjid-masjid, di kursus-kursus short course dan sebagainya. Juga kita kena ajar didik untuk menuntut ilmu selepas bekerja juga dalam kursus-kursus dan sebagainya. Juga yang terakhir, pendidikan jasmani. Jasmani, yang ni ibu bapa kena beri nafkah makanan, minuman yang baik, belanja yang baik kepada anak-anak. Tidak bawa balik makanan-makanan yang haram dan sebagainya. Kemudian itu dalam membina jasmani. Sebab kita tak nak anak-anak terdidik atau betul-betul membesar dengan harta-harta yang tak baik lah. Walaupun dari sudut agamanya, anak-anak tadi berhak untuk dapat nafkah. Yang haramnya adalah sudut mak ayah tu. Sebab dia cari harta haram, dosa. Anak tu sebenarnya taklah menjadi efek. Tak ada efek haram tadi, dia tak berdosa. Sebab itu nafkah dia yang dia sepatutnya dapat, hak dia. Tapi dari sudut kerohanian tu dibimbangi. Dibimbangi ada unsur-unsur tersebut menjadikan anak-anak tersebut tidak menjadi wallahu alam. Tapi tak secara 100% lah.
Tapi ada persen-persen yang sedikit. Juga anak-anak perlu dididik dengan berjalan, bersukan. Kerana tak nak anak-anak ni jadi malas. Ulama pun ajar anak-anak supaya umat Islam, ulama sebut ajar umat Islam, anakmu berjalan. Kerana satu ketika apabila perlu kepada berjalan, mereka akan malas. So berjalan. Kalau lebih daripada tu, baiklah dengan had masa tertentu, kan, jogging dan sebagainya. So itu nak suruh kuatkan jasmani, makan dan senaman, sukan dan sebagainya. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Jadi saya pas kepada para suraya. Terima kasih Syazlina. Oleh kini giliran saya akan mengajukan 2 soalan terakhir kepada Ustaz. Okey. Seperti yang kita tahu, ragam akhlak anak-anak dari generasi ke generasi yang lain sangat berbeza dan tidak sama, dan kita akui akhlak mereka semakin updated generasi, macam semakin ke depan generasi mereka, akhlak mereka kita akui semakin menurun dan semakin membimbangkan. Jadi apakah langkah-langkah yang berkesan untuk kita mengatasi masalah akhlak anak-anak yang terdiri daripada kalangan generasi kini? Ulama ada pesan, didiklah anakmu mengikut zaman mereka. Mengikut zaman mereka. Maksudnya kalau dulu orang boleh terima cara rotan dan sebagainya, sekarang orang dah tak boleh terima, banyakkan orang tak boleh terima, jadi kita didik dengan cara yang moden lah, cara yang lebih mengikut zaman. Tapi banyaklah ulasan-ulasan tu mengikut zaman tu macam mana. Cuma kalau mengikut zaman, kita boleh bagi contoh gadget lah. Gadget. So mak ayah kok mana pun untuk tak ada orang nafi kesan gadget kepada anak-anak. Tak ada orang nafi. Jadi bila dia memberi kesan negatif, dan anak-anak mak ayah kena kawal. Sebab apa mak ayah suka bagi gadget pada anak-anak? Sebab mak ayah pun suka gadget. Mak ayah pun nak syok dengan luang masa lama main gadget. Jadi dia bagi anak tu main gadget, dia boleh buat kerja dia lah, ataupun dia main gadget, ataupun dia boleh buat kerja-kerja lain lah. Dia tak sedar kesan negatif kepada anak-anak tadi. Kawal gadget. Dan lagilah kalau mereka dah meningkat remaja, lagilah mak ayah susah nak akses apa yang mereka akses dalam handset mereka, anak-anak tu. So nak kawal tu susah. So kena kawal, didik dari awal, handset peranan dia apa, ada dosa dan pahala dia dan sebagainya. Benda tu kena didik dan selalu nasihat. Kemudian saya tengok mak ayah tu sendiri kena banyak bagi teladan lah. Teladan apa-apa perangai mak ayah, akhlak mak ayah itu dia akan jatuh kepada anak tu sendiri. Jadi pendidikan pada sudut model, role model tu sangat penting. Bukan sekadar pendidikan mengajar, cakap, nasihat saja. So dia kena banyakkan role model tu. Kemudian yang seterusnya, setakat nak kawal masalah akhlak sekarang ni, mak ayah juga dia kena tahu dengan siapa anak-anak tu berkawan. Keluarga dia, terbelakang keluarga dia, perangai kawan-kawan anak-anak tu. Kita kena tahu. Ambil tahulah, bukanlah terlalu tidak percaya dan sebagainya. Cuma kita ambil tahu untuk kita lebih berhati-hati. Soalan terakhir daripada kami. Sekiranya ibu bapa gagal mendidik anak-anak mereka dari segi pembentukan akhlak di rumah, adakah pihak lain yang berada di luar institusi keluarga mereka bertanggungjawab untuk memperbaiki akhlak anak-anak mereka? Saya sebut tadi, ada tersebut tadi, selain daripada mak ayah ataupun keluarga, kalau dalam Islam sebenarnya kaum kerabat. Sebab tu ada pusaka-pusaka yang dapat daripada orang lain tu. So, kaum kerabat, bila ahli keluarga kita membunuh orang lain, yang akan membayar diat dia adalah, yang terlibatnya adalah ahli keluarga juga. So menunjukkan bahawa ahli keluarga ni dia kena ambil berat sama-sama ahli keluarga, sepupu ataupun pak saudara. So kaum kerabat ni Islam suruh, ini dipanggil silaturahim. Islam suruh jaga. Berbeza dengan ukhuwah. Ukhuwah ni lepas tu. Ukhuwah ni persaudaraan sesama muslim, itu ukhuwah. Silaturahim ni beza.
kaum kerabat, hubungan kaum kerabat. Kemudian selepas daripada hubungan kaum kerabat adalah hubungan ukhuwah, itu hubungan jiran dengan satu taman kan, kejiranan, kemasyarakatan, kemudian rakan-rakan sekerja. Ini semua main peranan jugalah, terutama jiran-jiran. Sebab tu kita kena bersosial. Kita kena ambil berat tentang hubungan-hubungan sekitar. Kita ada gotong royong, kita ada program-program kemasyarakatan, kita kena join. Atau kita kenal jiran-jiran. Sebab jiran-jiran juga untuk takkan bila banjir baru kita nak baru nak tolong itu ini, nak minta tolong. Sebelum ni masa tengah senang apa semua tak nak tolong. Jadi masa mu senang tu kita buat program yang boleh kita kenal anak-anak dan sebagainya, kenal tu. Dan janganlah kita rasa jiran kita tegur kita, anak kita dan sebagainya masuk campur hal kita, tak. Bila kita tegur tu sebenarnya masing-masing sayang dan masing-masing cakna untuk pendidikan akhlak anak-anak yang lain lah kan, anak jiran kita dan sebagainya. Kemudian selain sekitar jiran tadi juga peranan sekolah lah, peranan sekolah kita ada guru-guru dan guru-guru juga perlu untuk mendidik mereka menjadi guru yang bagus lah, dan mereka selalu nasihat anak-anak. So bila kita boleh didik anak-anak tu, at least sekolah tu menjadi sekolah yang baik, sangat kondusif untuk memberi ilmu kepada, bukan setakat bagi ilmu lah, dia bagi tunjuk ajar teladan, cara hidup, falsafah hidup melalui cakap guru dan melalui teladan guru itu sendiri. Dan so, sekolah ni mainkan peranan besar juga selain daripada sosial, daripada masyarakat. Maksudnya Pak Ahila, soalan saya, maksudnya Pak Ahila sesi interview kami semua ni bersama dengan Ustaz Afif hari ini. Jadi kami semua, saya mewakilkan ahli kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Afif sebab sudi untuk menjadi panel jemputan kami untuk melaksanakan kami punya tugasan kumpulan assignment kami. Alright. Saya pun rasa bertuah jugalah terpilih dan boleh memenuhi keperluan tugasan saudara-saudari sekalian lah. Saya Alizah binti Ali. Saya berasal daripada Muar, Johor. Saya berusia 42 tahun, sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Tentang latar belakang akademik, saya bersekolah di SMK Mahat Muar. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke matrikulasi Undang-Undang UIA tahun 1998. Kemudian terus ke ijazah sarjana muda Undang-Undang UIA. Saya tamat pada tahun 2002 dan saya sambung lagi sekali untuk ijazah kedua, ijazah Undang-Undang Syariah. Kemudian saya menambah lagi lebih kurang dalam 1 tahun dalam diploma pengurusan pentadbiran syarikat juga di UIA. Kemudian 2004 saya graduate, saya praktis sebagai seorang peguam cara dan peguam bela di MUA. 2004 sampai 2008 saya join UiTM cawangan Johor, kampus Gamat tahun 2008. Pada tahun yang sama, sebab status saya di UiTM adalah sebagai status pensyarah kontrak, jadi saya ada ikat 2 tahun dengan UiTM dan beraku janji untuk membuat master lah. Jadi pada penghujung 2008 saya melanjutkan pengajian dalam bidang master undang-undang perbandingan di UKM. Dan Alhamdulillah saya baru je mendaftar sebagai pelajar postgraduate PhD pada tahun lepas di UiTM Shah Alam. Di UiTM saya berkhidmat lebih kurang selama 14-15 tahun dan saya mengajar banyaknya khusus kepada bidang undang-undang syarikat, undang-undang perniagaan, undang-undang corporate, macam itulah. Sebab di UiTM Segamat kita tidak ada fakulti undang-undang, tapi kami bagi servis subjek undang-undang kepada fakulti perakaunan dan fakulti pengurusan perniagaan. Jadi kami banyak fokus kepada subjek business law dan accounting law, company law. Terima kasih Madam atas sedikit pengenalan tentang Madam. Oleh itu saya serahkan interview kita pada petang ini kepada syuhada untuk soalan yang pertama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Untuk soalan pertama lah, sebelum kita ke soalan yang lebih mendalam daripada rakan-rakan, mungkin Madam boleh kongsikan sedikit sebanyak pendapat Madam tentang topik kita pada hari ini, iaitu masalah keluarga dalam pembentukan akhlak anak-anak. Terima
kasih atas tajuk yang diberikan. Saya secara peribadi merasakan tajuk ni sangat sesuai untuk dipilih menjadi sebahagian daripada kerja kumpulan kamu, sebab saya rasa topik ni adalah topik yang segar. Sentiasa ada kan, kita katakan masalah pembentukan akhlak kanak-kanak remaja kan menjadi satu masalah yang tidak pernah surut. Apatah lagi sekarang ni kita tengah mengejar kepada status negara maju, negara moden kan, dengan kita sekarang menuju kepada transformasi nasional 2050. Jadi sekarang kita katakan semua ibu bapa lebih fokus untuk mendapat kejayaan kemodenan. Okay? Secara tersiratnya, impaknya adalah kepada anak-anak, di mana anak-anak dikatakan terus dengar suara anak saya nangis kat belakang. Sebagai kesannya anak-anak dikatakan kurang perhatian, kurang diberi kasih sayang sebab ibu bapa terlalu sibuk. Jadi saya rasa isu ini perlu sentiasa dibincangkan, diketengahkan kan, diingatkan kepada setiap pihak yang untuk memainkan peranan masing-masing supaya masalah ini, walaupun dikatakan masalah ini tidak pernah surut, tetapi dikatakan dapat dikurangkan. Soalannya adalah, seperti kita sedia maklum, tingkah laku seseorang remaja mencerminkan personaliti mereka. Adakah kekurangan didikan agama dapat daripada ibu bapa dapat memberi kesan kepada pembentukan akhlak anak-anak? Terima kasih atas soalan tersebut, Syahira. Saya bersetuju dengan statement yang Syahira buat, yang mana kita katakan kekurangan didikan agama daripada ibu bapa memberi kesan yang besar kepada pembentukan akhlak kanak-kanak. Sebab kenapa kita katakan begitu? Sebab Islam ni adalah agama yang sempurna. Dari kecil lagi, okay, sebenarnya kalau kita tengok pendidikan kanak-kanak tu, dia bermula daripada bukan anak tu dilahirkan, at the moment anak tu dilahirkan, bukan. Dia bermula daripada bagaimana seorang lelaki dan perempuan itu mencari pasangan, okay, mencari ayah kepada ibu dia, ayah kepada anak dia. Orang macam mana seorang lelaki tu mencari ibu kepada anak dia. Dia bermula awal daripada itu. Saya teringat pesan cikgu saya masa saya darjah 6. Cikgu saya tu namanya Cikgu Hadizah. Dia ajar sekolah agama. Dia ajar subjek agama Islam. Maaf lah panjang sikit cerita. Saya kalau bercakap memang suka nak cerita-cerita imbau kenangan lama. Saya darjah 6 lagi, Cikgu Hadizah tu berpesan dengan saya, awak rajin, awak kena banyak buat solat hajat supaya kita nak periksa UPSR. Doa banyak-banyak untuk dapat 4A UPSR. Masa zaman saya 4A lah. Lepas tu anak-anak, doa sekali supaya dapat suami soleh yang boleh membimbing kita dan keturunan kita dalam syurga. Kita masa tu kan baru 12 tahun kan, masih macam kikik-kikik lah, malunya baru 12 tahun dah nak cakap pasal ayah kepada anak-anak kita lah, keturunan masuk syurga. Malu lah kan macam tu. Tapi realiti dia sampai sekarang saya pegang. Betul, kita nak mencari jodoh ni, nak masuk, sebab hidup kita ni kan sekejap je adik. Itu dalam dunia ni memang itulah matlamat tujuannya, nak mencari sebanyak mana pahala untuk kita bawa ke dalam syurga. Sebab kita dah tahu kalau kita dah mati nanti tak ada apa-apa yang kita boleh bawa menarik kita dalam syurga kecuali amal jariah kita, amal ibadat kita dan doa-doa daripada anak yang soleh-solehah. Jadi doa yang anak yang soleh ni sebenarnya bermula daripada zaman-zaman kita kecil ni, kita doa, ya Allah dapatkan aku jodoh yang beriman yang boleh membawa aku dan keturunan aku dalam syurga. Okey, Islam juga mengajar sebenarnya bila kita dah bertemu dengan buat solat istiarah semua kan, nak dapatkan pasangan yang baik kan. Bila kita mula mengandung tu, Islam dah mengajar seorang ibu tu perlu perbanyakkan doa untuk kandungan dia, perlu banyakkan zikir, perlu banyakkan membaca ayat Al-Quran supaya anak dalam kandungan dia tu menjadi anak yang soleh-solehah. Jadi nampak tak, pendidikan akhlak remaja anak-anak tu bermula daripada sebelum mak ayah dia kahwin lagi. Dan dia ada, kita katakan continuity daripada dah dapat pasangan, mengandung, bila kita lahirkan anak pun, anak itu diazankan, itu pun sebenarnya kita katakan sebagai satu didikan, cara didikan yang Islam anjurkan. Kan anak lelaki azan, anak lelaki iqamat, kemudian okey. Dan begitulah seterusnya sehinggalah anak itu dibesarkan. Jadi kita katakan agama tu sangat berdamping rapat dengan amalan-amalan seharian anak-anak tu dibesarkan. Ya. Daripada awal pagi kita dah dipesan supaya solat kan. Dan ibu bapa tu mengajak anak-anak solat berjamaah. Solat berjamaah, makan bersama-sama, buat aktiviti harian bersama-sama. Kalau kata pergi pasar sama-sama, bercucuk tanam sama-sama, masak sama-sama. Islam juga menekankan supaya anak-anak tu diberi asas ilmu-ilmu tauhid, ibadat. Kalau kita kata kanak-kanak tu umur 7 tahun sudah diingatkan supaya solat. Hingga kan ibu bapa dibenarkan untuk memukul
betul anaknya sekiranya anak itu tidak solat pada usia 10 tahun. Kan 10 tahun dah, kalau tak sembahyang kita boleh sebat dia. Okey, selain daripada itu anak-anak juga diajarkan untuk ibadat puasa, kan, bersedekah. Jadi benda tu semuanya menanamkan jati diri dalam kanak-kanak tu sendiri. Bila jati diri, akal dia sudah kuat, dan anak tu semakin membesar, dia akan menjadi seorang manusia yang cemerlang dan terhindar daripada perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Jadi saya katakan didikan agama tu memang sangat memberi peranan yang penting, memberikan kesan yang penting kepada pembentukan akhlak kanak-kanak tu. Jadi kalau kita kata kurangnya didikan agama tu, maka goyahlah pembesaran anak-anak tu dari segi emosinya, dari segi moralnya. Kalau tak cukup pendidikan agama, maka akan jauhlah lari dia. Okey, terima kasih Madam atas kongsian dan pendapat yang sangat menarik. Assalamualaikum Madam. Untuk soalan yang kelima, pada pandangan Madam, apakah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak secara umum dan juga dari segi perspektif Islam? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Peranan ibu bapa sebenarnya kalau kita tengok terlalu banyak, sebab macam saya beritahu tadi, anak-anak tu membesar, orang yang paling hampir dengan dia adalah ibu bapa. Jadi ibu bapa ni dia sangat memainkan peranan yang penting dalam memberi pendidikan, memberi perhatian, memberi arah tuju. Apa yang anak-anak tu harus buat, apa yang anak-anak tu kena buat, yang perlu buat, sehinggalah kita katakan anak-anak itu lahir mempunyai arah atau moral yang baik dan seterusnya. Kalau kita tengok dalam Islam, dalam surah Luqman, Nabi berpesan macam mana diceritakan dalam kisah Luqman kepada anaknya, yang dikatakan dua lah dalam surah Luqman tu ada dua lah peringatan yang besar yang Allah berikan kepada Luqman supaya pesankan kepada anaknya, iaitu hendaklah dia menyembah Allah, menyembah Allah, dan yang kedua hendaklah dia berbuat baik kepada ibu bapa. Itu apa yang Allah anjurkan dalam surah Luqman. Okey, dalam selain daripada itu, kalau kita tengok macam saya cakapkan sebentar tadilah menjawab soalan Syahira yang sebelum ni tadi, kita katakan melentur buluh biar dari rebungnya, anak itu diibaratkan seperti kain putih, kan hadis yang saya ceritakan awal-awal tadi. Dikatakan perkara ni, pendidikan kanak-kanak ni dianya adalah berterusan. Kalau kita ikut apa yang Islam anjurkan, bermula daripada awal kita mencari pasangan sehingga kita mengandung, kan, sehingga anak itu dilahirkan dan membesar, kita sentiasa mengamalkan apa yang Islam anjurkan. Saya sangat yakin perkara itu akan menjadi satu berhasil, perkara itu akan menjadi hasil yang sangat positif. Seterusnya ialah setiap agama mementingkan keharmonian dalam kehidupan manusia. Menurut pemahaman Madam, apakah yang dimaksudkan dengan keluarga yang harmoni? Okey, terima kasih Syazrina. Keluarga harmoni ni saya bersetuju dengan pendapat Syazrina. Mana-mana agama pun dia akan menganjurkan supaya kita sebagai ahli keluarga ni sentiasa mengamalkan cara hidup yang harmoni, cara hidup yang sehat, saling hormat menghormati, kan, hormat ibu bapa, hormat adik-beradik, hormat dengan orang yang lebih tua. Jadi saya rasa keluarga harmoni ni dia menitik beratkan tentang peranan masing-masing. Ibu bapa memainkan peranan masing-masing, dan begitu juga dengan setiap ahli keluarga, kan. Bila masing-masing tahu tanggungjawab dan apa yang dia perlu buat, saya rasa dia tidak ada kekok di situ, dia tidak ada dia tidak ada keompongan. Masing-masing jadi koordinat. Keluarga harmoni itu apabila kita katakan setiap ahli keluarga memainkan peranan masing-masing. Ibu bapa ni dia menjadi benchmark, dia menjadi contoh teladan yang terbaik untuk mak ayah dia. Jadi dikatakan kalau masing-masing memainkan peranan dalam keadaan yang paling sempurna, kita akan gunakan mak ayah kita sebagai idola, dan contoh teladan tu menjadi keadaan yang baik lah. Begitu juga dengan seorang abang dan seorang akak, dia akan menjadi contoh teladan yang baik kepada adik-adik dia. Okey. Seterusnya saya rasa kita keluarga harmoni tu dia perlu ada satu pegangan yang kuat. Kita sebagai orang Islam, ialah begitu juga dengan agama yang lain, masing-masing ada pegangan kepercayaan masing-masing. Kita kuat berpegang dengan apa yang agama kita anjurkan. Macam soalan Syazrina yang sebelum ni, apakah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak dalam perspektif Islam? Bagi saya, kalau kita mengamalkan cara hidup tersebut, kita akan sentiasa ada pegangan, kita akan sentiasa ada panduan. Jadi dia menjadi keadaan yang harmoni, makan bersama, solat berjamaah bersama, dia akan support each other. Terima kasih Madam atas jawapan tadi.
Jadi soalan seterusnya saya pass kepada para suraya. Okey, Bida, untuk soalan seterusnya akan diajukan oleh saya. Seperti yang kita diketahui umum, generasi kini kian berubah, termasuk sekali dengan ragam dan tingkah laku anak-anak daripada zaman generasi dahulu hingga zaman generasi terkini, di mana barangnya semakin meningkat. Jadi, soalan saya ialah, apakah langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah akhlak anak-anak yang di mana pada generasi sekarang? Okey, terima kasih Farah atas soalan tu. Cabaran sekarang nak mendidik anak tu menjadi sangat sukar berbanding dengan zaman dahulu. Keadaannya sekarang anak-anak tak dengar cakap, anak-anak melawan, anak-anak kecil-kecil lagi dah isap rokok, konten sekolah kan terlibat dengan dadah, rokok dan masalah-masalah seksual dan sebagainya. Jadi benda ni satu perkara yang kita pelik lah kan. Walaupun katakan negara makin maju, tetapi dari segi dia jadi kontra. Negara maju tapi akhlaknya merundum kan. Jadi kat mana silapnya kat situ? Jadi bagi saya benda ni sebenarnya memang susah nak dijawab. Sebab betul kita semua perlukan teknologi, kita semua perlukan kemajuan. Tapi dalam masa yang sama kita ni jangan sampai kita tinggalkan keluarga kita, jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita. Sebab bagi saya apa cara yang kita kena buat dalam mengatasi masalah ni ialah dengan hanya kembali kepada cara hidup Islam. Okey, ibu bapa kena memainkan peranan masing-masing. Dia kena ingat sesibuk mana pun dia di rumah, dia ada rasa sesibuk mana pun di tempat kerja, dia ada satu sifat ni maksudnya satu sifat yang adil pada setiap masa dan tempat. Kalau Allah dah jadikan ada siang, ada malam. Allah jadikan ada hidup bekerja, ada hidup di rumah. Maksudnya kita kena pandai bagikan masa. Qanaah kita tu waktu siang kita di office. Qanaah kita waktu malam kita perlu berehat di rumah. Hujung minggu kita perlu spend masa dengan anak-anak. Kita tak boleh tamak kepada satu keadaan. Dan pada masa yang sama kita kena itu qanaah tu kita adil dengan diri sendirilah dan dengan keluarga kita. Kita kena ambil berat juga dengan ahli keluarga kita. Bukan hanya kita dan ahli keluarga kita je sebenarnya. Mungkin kalau kita rasa lebih sesuai, keadaan lebih mengizinkan, mungkin kita boleh ambil berat juga tentang anak-anak saudara kita, kan, adik-beradik kita yang lain, tentang anak-anak jiran kita. Dia punya rasa kasih sayang tu, anggap anak dia macam anak kita juga. Seterusnya, soalan terakhir dari kami ialah, soalan ini adalah rintitan daripada soalan sebelumnya. Sekiranya ibu bapa gagal atau tidak berjaya untuk mengatasi masalah anak-anak mereka di rumah, adakah pihak lain ataupun lebih senang kita katakan orang luar bertanggungjawab mengambil alih tugas ibu bapa di rumah untuk mendidik akhlak anak-anak mereka? Okey, sebab tadi saya banyak kali sebut ibu bapa adalah orang yang paling hampir dengan anak-anak. Jadi saya rasa dengan keberadaan kita ataupun cara hidup kita menjadi idola kepada anak-anak tadi. Okey, ataupun sesiapa yang nombor 2 yang paling rapat dengan anak-anak. Jawapannya adalah pihak guru di sekolah. Tapi kalau sampai kita kata ibu bapa, guru yang perlu datang ke rumah untuk memantau anak-anak, itu satu keadaan yang pelik lah dan mustahil untuk dilaksanakan. Tapi dalam pada masa yang sama, saya rasa tak menjadi masalah kalau sekiranya pihak guru ni menegur, okey, ataupun pihak sekolah ni mengambil tindakan kepada anak-anak kita yang buat salah laku. Okey. Dan ibu bapa kena berlapang dada sebab dia di rumah kadang-kadang tingkah laku anak dia berbeza. Dekat rumah depan mak bapak dia baik. Tapi bila dekat sekolah dia dah jumpa kawan-kawan dia jadi huha-huha, dia dah lupa dah apa yang mak ayah dia pesan. Perangai dia dah jadi lain kan. Jadi kat situ ibu bapa kena berlapang dada sekiranya mendapat teguran daripada pihak guru dan pihak sekolah. Okay. Yang saya nampaklah selain daripada ibu bapa, guru dan sekolah, banyak lagi pihak-pihak lain sebenarnya yang mungkin boleh kita ibu bapa ni sandarkan harapan supaya sama-sama dapat membentuk akhlak anak-anak kita ni. Okey, contohnya dari segi komuniti setempat, anak-anak jiran kita. Kita kena ada satu perasaan yang kena jaga tepi kain orang lah, tapi dengan konteks yang sepatutnya kan. Kalau tanya lebih-lebih tu baru betul orang kata jagalah kain masing-masing kan. Jangan sibuk tepi kain orang, kubur masing-masing. Tapi bagi saya dari tengok perkara perspektif yang macam mana. Kalau kita menyebut hal-hal rumah tangga tu mungkin tak sesuai lah. Tapi dari segi akhlak anak-anak, bagi saya itu satu konsep yang penting yang kita kena jaga anak-anak jiran kita juga. Sebab bagi saya anak jiran, anak saya anak jiran kan. Mungkin mata mak ayah dia ni tak cukup untuk memantau anak-anak dia. Jadi kita perlukan mata jiran tetangga kita ni untuk sama-sama memantau anak-anak.
dengan syarat ibu bapa kena berlapang dada untuk menerima teguran. Okey. Selain daripada komuniti setempat, saya nampak macam ketua kampung itu pun memainkan peranan juga sebab dia sebagai ketua kepala kan. Kalau dekat Indonesia kita panggil ketua kampung tu ketua kepala. Jadi apa fungsi ketua kepala ni kalau dia tak boleh nak menjamin keselamatan dan keselamatan ataupun keharmonian masyarakat dia. Jadi saya macam ada kes kampung saya ni, ada kes keluarga yang mak ayah dia meninggal, tinggal anak dia yang kecil-kecil ni. Dia jadi terharu apabila kita fikir sebab keluarga ni dia mendatang. Bila dia bawa anak dia dalam orang pindah sini, kita tak tahu, tak kenal pun. Dia bukan ada saudara mara di sini. Mak ayah dia datang bekerja di sini, kebetulan mak ayah dia terlibat dalam kemalangan, suami isteri meninggal, anak dia kecil-kecil. Tak ada siapa datang menuntut anak-anak dia. Jadi kita macam pelik juga kan. Dan memikirkan anak kecil-kecil ni siapa nak tanggung. Tapi dengan murni hati, ketua kampung datang ambil, jaga. Dia buatlah surat perjanjian pergi Kementerian Pendaftaran Negara untuk uruskan agreement, jumpa lawyer, buat agreement untuk jaga anak-anak ni sehingga ada sesiapa yang datang menuntut lah pewarisan, bukan dari segi harta, dari segi penjagaan anak-anak ni. Jadi saya nampak kat sini ketua kampung yang macam tu yang bertanggungjawab. Dia mengambil berat terhadap isu-isu kebajikan anak komuniti dia. Jadi saya rasa termasuklah isu-isu akhlak. Kalau dikatakan dekat kampung tu berlaku kecurian, anak-anak muda yang curi kan, atau berlaku mak rempit ke, kan anak-anak muda yang mak rempit, saya rasa tak salah kalau ketua kampung tu datang menegur anak-anak muda tersebut. Jadi dengan berakhirnya soalan sebentar tadi, maka berakhirlah sesi interview kami berempat bersama dengan Madam pada petang ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Madam kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk mengupas topik yang kita bicarakan hari ini. Minta maaf kalau kami ada tersalah bahasa, tersasul atau semua. Dan terima kasih juga kepada atas semua jawapan dan maklumat-maklumat baru dan pengetahuan baru yang telah Madam sampaikan kepada kami. Sekian itu sahaja daripada kami untuk hari ini. Saya pun nak minta maaf juga Rina, Syahida dengan Syuhada. Kita bermuamalat sepanjang sesi kita berbincang ni ada banyak kekurangan dari part saya. Mudah-mudahan saya doakan Allah beri kamu hati yang tenang, sentiasa memberi kelapangan, memberi ilham hidayah. Mudah-mudahan semua cemerlang dalam setiap perkara yang kamu ceburi, hidup berbahagia dunia dan di akhirat.